Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Kontingen negara berjaya raih pingat emas pertama di Sukan Asia Hangzhou. Sukan pelayaran sumbang emas sulung menerusi Nur Shazrin Latif dalam kategori ILCA 6 wanita. Kemenangan itu turut melayakkan Shazrin secara merit ke Olimpik Paris 2024 yang ketiga buat dirinya. Kerajaan negeri perlu mainkan peranan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dalam usaha pertingkat pengeluaran beras negara. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Sabah dan Sarawak antara yang berpotensi dan sesuai untuk usahakan tanaman padi berskala besar. Dalam hal itu, kementerian juga bersiap siaga menjelang musim tengkujuh akan datang untuk pastikan bekalan makanan mencukupi. Timbalan Perdana Menteri minta agensi berkaitan serta pasukan keselamatan untuk terus bersiap siaga susulan banjir melanda beberapa negeri. Kesiapsiagaan yang tinggi perlu meskipun Met Malaysia keluarkan notis penamatan amaran hujan berterusan peringkat waspada. Usaha realisasi matlamat pembangunan mampan SDG perlu mencakupi segenap sudut masyarakat. Jelas Perdana Menteri, transformasi digital 5G khususnya perlu dinikmati semua lapisan masyarakat bagi mengurangi jurang digital. Akses ketersambungan perlu termasuk penduduk di kawasan luar bandar. RM630 juta diperuntuk bagi projek selenggara tandas di 8,354 sekolah seluruh negara. Unit penyelarasan pelaksanaan JPM dan KPM dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan projek terbabit bermula Julai lalu. Dijangka siap hujung bulan depan dengan perkembangan terkini proses penyelenggaraan 90%. KPM luluskan peruntukan RM9 juta kepada 160 sekolah jenis kebangsaan Cina. SJKC berserta Sekolah Bantuan Kerajaan SBK di Sarawak. Timbalan menterinya menyatakan peruntukan bagi naik taraf kemudahan sekolah yang lebih selesa dan selamat untuk murid. Secara keseluruhan, Sarawak mempunyai 190 SJKC berstatus SBK dan hanya 160 sekolah memohon peruntukan berkenaan. Kementerian Kewangan akan beri lebih tumpuan kepada sektor PMKS dalam Belanjawan 2024. Ini bagi memperkasa sektor itu supaya dapat bersaing dalam ekonomi baru sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Menteri Kewangan 2 berkata, bersandarkan kerangka madani, fokus diberi kepada nilai pembangunan serta pekerjaan dalam sektor PMKS. Seorang penganggur ditahan bersama 234,000 pil kuda dianggarkan bernilai RM2.57 juta di Pasir Mas, Kelantan. Ketua Polis Kelantan berkata suspek berusia 26 tahun dicekup sepasukan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Negeri ketika menunggu pelanggan. Suspek tiada rekod jenayah lampau dan dadah dipercayai diperoleh dari negara jiran. Lebih 11,000 karton rokok putih seludup dianggar RM211,000 dirampas Kastam Negeri Sembilan dalam operasi di Gebeng Pahang. Sindiket ditumpaskan setelah sebuah lori dipandu lelaki tempatan ditahan. Nilai keseluruhan rampasan RM1.5 juta dan dalam operasi berasingan cubaan pengedaran bia tumpas ketika serbuan ke atas sebuah gudang di kawasan perindustrian nilai. Cubaan seorang lelaki menyeleweng kira-kira 2,000 liter diesel bersubsidi digagalkan polis. Dia ditahan di sebuah stesen minyak di Iskandar Puteri. Ketua Polis Daerah memaklumkan ketika diberkas suspek sedang mengisi bahan api itu ke dalam beberapa tong. 5 pasangan dicekup Jabatan Agama Islam Johor dalam Ops Bantras di sekitar Johor Bahru malam tadi. Semua yang berusia 22 hingga 42 tahun itu ditangkap ketika berada di dalam bilik hotel secara berdua-duaan. Menurut Esko Negeri, selain hotel, operasi cegah perbuatan maksiat itu turut periksa premis pusat urut. Ibu dan rakan serumah menukar pengakuan kepada bersalah di Mahkamah Johor Bahru atas 2 tuduhan aniaya dan abai seorang kanak-kanak lelaki di Pasir Gudang. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan semula di hadapan hakim. Mahkamah tetapkan 10 Oktober depan untuk mendengar fakta kes dan hukuman.
Dua beradik dan suami masing-masing dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas kesalahan mengedar dadah lebih 31 kilogram. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh atas 3 pertuduhan dihadapi. Sementara itu, di Mahkamah Session, 3 daripada tertuduh turut berdepan 2 lagi pertuduhan berdagang senjata api 29 Januari depan, sebutan semula kes. Perunding perniagaan mengaku tidak bersalah atas 15 pertuduhan menipu dokumen bagi menuntut dana Unit Transformasi Masyarakat India MITRA lebih RM300,000. P. Anbalagan dituduh melakukannya 3 tahun lalu. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dan sebutan semula kes pada 3 November. Baik, ini perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 317 orang daripada 95 buah keluarga. Mereka ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS. 1 PPS ditutup di daerah Kota Star, namun 2 lagi PPS baru dibuka di daerah Kubang Pasu berikutan air banjir di kawasan hulu mulai mengalir ke hilir. Dalam hal itu, APM Kedah menjangkakan kemungkinan berlaku banjir temenung di negeri itu, impak pertempungan air banjir dan air pasang Jumaat ini jika hujan berterusan. Ketua Bahagian Operasi Bencana EPM berharap air banjir ketika ini dapat surut sepenuhnya sebelum air pasang berlaku yang dijangka hingga 2 Oktober. Sistem perparitan tersumbat dan tidak diselenggara dipercayai antara punca banjir kilat berlaku di beberapa kawasan di Kubang Pasu. Keadaan itu mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan lancar dan tersekat sebelum memasuki kediaman penduduk. Ia berdasarkan tinjauan yang dilakukan di beberapa kawasan dilanda banjir. Banjir di Perlis pulih sepenuhnya. Sebuah PPS ditutup petang tadi. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kesemua 10 keluarga melibatkan 35 orang dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing di Kampung Titi Besi dan Kampung Kebun. Baik, banjir juga pulih sepenuhnya di Beaufort, Sabah. Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah itu ditutup siang tadi. Semua 134 mangsa banjir daripada 46 keluarga yang ditempatkan di PPS Dewan Selangor dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. 1,216 pesakit mental diterima intervensi program sokongan pekerjaan. Daripada jumlah itu, 848 individu telah berjaya bekerja dalam pelbagai bidang. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan berkata, pesakit mental yang bekerja didapati mempunyai kawalan penyakit yang lebih baik serta kadar kemasukan kawat yang lebih rendah. Secara tidak langsung, dapat mengurangkan kos perbelanjaan rawatan. Ini pula langkah tangani jangkitan rabies. Selain mewujudkan zon penampan di sempadan Malaysia, Thailand, 70% populasi anjing perlu divaksin sekurang-kurangnya sekali setahun. Menurut Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit dan Biosekuriti Veterina, kawalan populasi anjing liar yang berpotensi dijangkiti turut dilaksana dengan kerjasama pihak berkaitan. Segmen khas Biar Betul terbitan RTM akan mula bersiaran 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi dan Digital berkata, program itu sebagai usaha menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Segmen berdurasi kurang seminit itu akan disiarkan setiap hari selepas slot berita Kanta 744 serta diulang siar menerusi semua platform media sosial termasuk Radio RTM. Baik, Jelebu dan Kuala Pilah, dua daerah ini dikenal pasti Negeri Sembilan bagi penerokaan unsur nadir bumi REE yang akan dilaksana tahun depan. Menurut Menteri Besar, pihaknya dalam peringkat akhir penyelenggaraan SOP perlumbungan REE sebelum ia dilaksana secara komersial sekaligus jana pendapatan baru kepada kerajaan negeri. Selangor menampung subsidi pembelian beras import melalui Bernas sehingga akhir tahun ini. Langkah bagi memastikan bekalan makanan uji di negeri itu stabil. Esko Negeri memaklumkan menerusi jualan ihsan rakyat beras import 5 kg yang dibeli dengan harga RM17 dijual semula kepada pengguna pada harga RM13. Johor tidak akan lepas tangan dan akan bantu usaha dijalankan KPKM dalam menghadapi situasi bekalan beras tempatan ketika ini. Menteri Besarnya telah mengarahkan Esko berkaitan untuk utarakan cadangan bagi menepani isu berkenaan. Datuk Onn Hafiz juga akan turun padang memantau situasi bekalan beras tempatan khususnya di Pasaraya.
500 kampit beras putih tempatan 10 kilogram laris dijual di Fama Simpang Pulai Perak. Jualan menerusi pelaksanaan intervensi Fama itu dapat sambutan menggalakkan dan pengguna tidak melepaskan peluang membeli sekampit beras 10 kilogram pada harga RM26. Dun Perak luluskan pindaan RUU Sumber Air 2024 berkaitan kawal selia ke atas penggunaan sumber air di negeri itu. Speaker Dun Perak umum enactment diluluskan bagi bacaan kali kedua dan ketiga selepas dipersetujui majoriti ADUN. Ketika penggulungan, 3 isu utama disentuh: tadbir urus lembaga pengurusan sumber air Perak, kawalan penggunaan dan pelisinan sumber air dan pencemaran sumber air dan penguatkuasaan. Prihatin untuk bantu golongan miskin dan kurang berkemampuan bayar kadar premium tanah yang tinggi, dasar permohonan rayuan pengurangan bayaran premium tanah diperkenal di Perak. Menteri Besar berkata pengurangan bayaran tersebut akan diberi kepada individu di bawah kategori miskin, tegar dan OKU. 50,000 peluang kerja bakal wujud dalam tempoh 10 tahun melalui Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030. Esko berkata, ia sekaligus mampu menarik minat anak muda untuk bekerja dalam negeri tanpa perlu berhijrah. Antara langkah bagi memenuhi kehendak industri Fit the Market ialah memperkenalkan khusus kemahiran. Nilai ringgit akan kekal ditentukan oleh pasaran. Gubernur Bank Negara menjelaskan campur tangan dalam pasaran pertukaran asing bertujuan mengelakkan turun naik yang berlebihan. Selain memastikan keadaan pasaran yang teratur, BNM tidak sasarkan sebarang paras tertentu bagi ringgit. Ringgit dan beberapa mata wang serantau mengukuh berbanding dolar Amerika sejak 1 Julai lalu. Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 dijangka dapat percepat peralihan negara dan buka peluang pelaburan yang besar. Gubernur Bank Negara berkata Bank Pusat bersama Suruhanjaya Security tumpu usaha merangka asas bagi ekosistem kewangan hijau yang kondusif bagi membantu peralihan yang adil dan teratur. BNM teruskan komitmen galakkan kestabilan monetari dan kewangan yang kondusif kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampan. 3.82 juta ringgit. Itu nilai produk dan perkhidmatan yang diperoleh 15 syarikat dari Asia Tengah menerusi pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS. Pesuruhjaya Perdagangan Madrid di Almaty, Kazakhstan berkata, rantau tersebut menyediakan peluang pertumbuhan pesat dan berpotensi menjadi pasaran menguntungkan bagi industri halal. Jumlah penyertaan syarikat dari rantau itu juga bertambah saban tahun. Bank Pelaburan Infrastruktur Asia perlu terapkan mekanisme pembiayaan inklusif serta memenuhi keperluan khusus negara membangun. Ini termasuk meneroka pilihan pembiayaan alternatif seperti grant dan mekanisme kewangan campuran selain prinsip perkongsian risiko yang saksama dalam kewangan Islam. Celangan dinyatakan Timbalan Menteri Kewangan 1. Malah, menerusi kaedah itu dapat menggantikan model pembiayaan awam. Ahli Persatuan Perancang Kewangan Malaysia FPAM cadangkan agar pelepasan cukai diperkenal pada Belanjawan 2024 bagi yuran perkhidmatan perancang kewangan. Langkah itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesedaran mengenai kemampanan kewangan dalam kalangan rakyat. Insentif itu akan memastikan rakyat memiliki pengurusan kewangan yang lebih baik, terutamanya dalam situasi ekonomi yang mencabar, sekaligus elak dari menjadi mangsa penipuan kewangan. 100 maut apabila kebakaran berlaku ketika majlis perkahwinan di sebuah dewan acara di Bandar Karakosh, Iraq. Lebih menyedihkan, insiden meragut nyawa pasangan pengantin. Kira-kira 150 individu cedera dengan kebanyakan yang sedang dirawat melecur atau kekurangan oksigen. Pihak berkuasa mendedahkan panel pasang siap di dalam dewan acara yang sangat mudah terbakar dan melanggar piawaian keselamatan. Kemungkinan punca kebakaran ketika bunga api dinyalakan. Lebih 28,000 penduduk melarikan diri dari Nagorno-Karabakh ke Armenia selepas Azerbaijan melancarkan operasi ketenteraan di wilayah itu. Pihak berkuasa menyediakan penginapan kepada mereka yang tiada tempat tinggal. Minggu lalu, Azerbaijan melancarkan aktiviti anti pengganas peringkat tempatan di Nagorno-Karabakh bertujuan memulihkan ketertiban perlembagaan.
Perkhidmatan internet mudah alih disekat di Manipur, India. Susulan tular foto 2 pelajar yang hilang ditemukan maut akibat keganasan. Ketua Menteri beri jaminan akan menangkap pelaku. Keganasan etnik yang masuk bulan keempat menyaksikan pertempuran antara puak berhubung faedah pekerjaan kerajaan dan akses kepada tanah belum ada tanda berakhir. Lebih 180 orang terbunuh serta puluhan ribu lagi hilang tempat tinggal. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Selepas ini kita ikuti berita perdana bersama Farid Izzat dan Fahatul Asyati Osman untuk paparan komprehensif. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.